Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah online anjuran Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka. Dan alhamdulillah sekali lagi kerana kali ini kita bertemu dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini bersamaan dengan 4 Ramadan. Sekejap saja, pejam celik dah 4 Ramadan. Maknanya kalau tolak ada berbaki dalam 26 hari lagi. Kalau 30 hari puasa ni, maknanya ada 26 hari lagi balance. Ni biasa orang kira-kira ni pasal nak fikir cepat raya. Tapi tahun ni nampak raya macam tak raya. Tapi tak apalah, kita semua sama-sama merasa. Syukur alhamdulillah, apa yang penting Allah masih lagi memberi peluang pada kita sampai ketika ini, sampai saat ini untuk kita meneruskan kehidupan kita, dan yang paling utama adalah untuk kita terus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentunya sepanjang tempoh ber-PKP ini kita semua, saya percaya kita semua dapat manfaatkan semasa berada dalam rumah ni. Masya Allah, sangat berbeza berbanding sebelum kita ber-PKP, kita sibuk dan sebagainya. Kali ini kita banyak masa di rumah. Alhamdulillah, ibadah kita dapat luangkan lebih lagi masa berbanding sebelum ni. Dan mungkin kalau sebelum ni kita baca Quran sikit-sikit, tapi sejak berada dalam tempoh PKP ni kejap-kejap baca. Kalau dulu baca sikit-sikit, tapi sekarang ni kejap-kejap, sikit-sikit baca. Maknanya banyak baca Quran. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan juga ibadah-ibadah yang lain kan, ibadah-ibadah sunat yang lain. Cuma yang saya pasti, kalau solat sunat tarawih dulu mungkin kita buat 20, kali ni di rumah mungkin jadi 8 lah. Saya rasa kebanyakan orang 8 ni. Mungkin ada yang buat 20, saya percaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kita beramal, kita memanfaatkan masa kita yang Allah berikan. Namun walau bagaimanapun, saya percaya tak semua di antara kita yang mampu untuk memenuhkan masa yang Allah berikan. Contoh, dalam satu hari Allah bagi 24 jam. Saya percaya, saya sendiri juga, dan juga mungkin kita semua, rata-rata kebanyakan orang tak mampu untuk menjadikan keseluruhan waktu yang Allah berikan itu dengan ibadah saja. Kadang-kadang kita baca Quran lepas solat, katakan, tak kisahlah lepas solat subuh ke atau lepas solat zuhur macam ni kan, tak mungkin ataupun kita tak mampu nak menjadikan waktu selepas solat tu kita mulakan baca Al-Quran, kita tak berhenti baca Quran terus sampai masuk waktu asar. Boleh jadi kebanyakan kita ni ambil masa dalam setengah jam ataupun sejam, atau mungkin paling lama 2 jam kan. Lepas tu kita sambung tidur. Apa lagi nak buat? Makan tak boleh. Jadi kita ni kenapa jadi macam itu? Ini hakikat manusia. Hakikat manusia ni diciptakan adanya kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia ni adanya kelemahan. Jadi disebabkan kelemahan inilah menjadikan kita ni tak mampu nak 100% melakukan amal ibadah sepenuhnya. Disebabkan itulah kita ni hari ni kita perlukan amalan, kita perlu isi masa-masa yang kita dah
Orang kata dah bazirkan ni dengan amalan supaya apa? Kita tak menjadi orang yang rugi. Tambah-tambah lagi masa berada di rumah ni, masa yang terlalu banyak ni. Jadi sepatutnya kita kena berusaha. Kita fikirkan cara bagaimana kita nak manfaatkan masa ni. Oleh kerana itulah pada petang yang berbahagia ni, insya-Allah saya akan kongsikan pada tuan-tuan di rumah tentang amalan yang simple. Amalan yang simple, yang mudah, yang easy, yang mudah lah kan. Tapi power. Maknanya apa? Power bukan Power Rangers, bukan power bank, bukan. Ini power, dia hebat, dia lagi power daripada Power Rangers. Amalan yang simple tapi power, maknanya dia hebat. Amalan ni mudah untuk kita buat tapi ganjaran dia sangat besar, masya-Allah. Ya tuan-tuan, bukannya kita bermudah-mudah dengan amalan, tu lain. Bermudah-mudah dengan amalan tu, itu salah. Tapi amalan, ada amalan yang kita boleh lakukan, amalan itu sememangnya mudah untuk dilakukan. Tapi bermudah-mudah dengan amalan, itu adalah salah di sisi agama. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa amalan. Sebenarnya ada banyak amalan yang mudah untuk kita lakukan tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya bawakan pada tuan-tuan di rumah ada beberapa amalan. Lebih kurang dalam ada 5 amalan yang simple tapi power. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan kuliah saya pada petang ini, saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua kawan rakan-rakan kita yang baru saja menonton siri kuliah kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton dekat rumah. Alhamdulillah. Kalau boleh ajaklah isteri dan juga anak-anak. Kalau ada yang tengah tidur tu, kejutkan. So jangan banyak sangat tidur di rumah. Masih banyak lagi benda-benda lain yang boleh kita lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, amalan yang simple tapi power. Yang pertama, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan tahu surah Al-Ikhlas ni apa? Mungkin kalau kita tanya adik-adik kita, adik baca surah Al-Ikhlas, dia blur. Sebab apa? Sebab dia surah ni dia dikenali dengan surah Qul huwallahu ahad. Biasanya bila sebut Qul huwallahu ahad, barulah adik-adik kita boleh sambung. Tapi macam kita ni memang dah terror lah kan. Sebut surah Al-Ikhlas, bukan kata surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah pun kita boleh bagi kan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Kita dalam Quran ada 114 surah. Surah Al-Ikhlas kedudukan dia pada 112 surah, yang ke-112 surah pada muka surat yang terakhir. Dan dia ada 4 ayat, tak panjang pun, ada 4 ayat. Tuan-tuan rasa susah ke kalau baca ayat ada 4 saja ayat? Dan ayat dia pendek-pendek. Tuan-tuan, tak apalah, saya baca dulu surah ni. Mungkin ada yang di antara kita ni jarang-jarang dengan surah Al-Ikhlas ni. Tapi saya percaya dalam tempoh kita melalui Ramadan ni, kita bersolat tarawih di rumah, imam-imam lantikan baru yang ada di rumah ni banyak mengamalkan surah ni. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, sekejap dah habis dah. Punya simple-nya. Tapi ni tak cerita lagi apa kelebihan dia. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Baca pun tak sampai seminit, dah habis, dah baca sekali baca. Tuan-tuan tahu fadilat dia apa? Fadilat dia sangat besar. Ada banyak sangat, terlalu banyak fadilat dia, kelebihan dia. Tapi kelebihan yang paling besar yang ada pada surah Al-Ikhlas ini, siapa-siapa yang baca surah Al-Ikhlas ini, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala khatam Al-Quran, khatam 30 juz Al-Quran. Dalam sebagaimana dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut apa?
siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad, maknanya bukan qul huwallahu ahad saja, maknanya satu surah lah, qul huwallahu ahad sampai habis. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, saya ulang sekali, siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, dia akan dikurniakan pahala seperti pahala orang yang membaca Al-Quran 1 kali khatam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, agaknya lah, rasa-rasanya lah, kita nak khatamkan Al-Quran 30 juzuk berapa lama boleh siap? Agak-agak mungkin saya boleh tanya tuan-tuan di rumah, tuan-tuan jawab dalam hati lah. Kalau nak jawab depan saya macam mana kan? Ataupun mungkin boleh letak kat situ, sekarang dah berapa juzuk dah? Sekarang dah juzuk berapa dah baca Quran, tadarus Al-Quran? Mungkin ada yang baru, ini hari keempat, mungkin ada yang dah ikut hari 4 juzuk, ataupun mungkin yang ekstra satu hari dia buat 2 juzuk, dah 8 juzuk, tapi belum habis lagi, kita ada 30 juzuk. Ada tak satu hari ada yang boleh khatam? Wah, susah nak cari orang macam ni satu hari boleh khatam Quran. Kalau zaman dulu, ya betul, banyak golongan alim ulama yang terdahulu, golongan salafus salih, diorang ni dalam seminggu, dalam 2 hari boleh khatam beberapa kali, dalam sehari pun ada juga. Tapi kita hari ni, kita banyak disibukkan dengan dunia kan, handphone di tangan dan sebagainya, jadi banyak masa kita dah terbuang, akhirnya masa untuk Quran inilah yang dapat kita luangkan. Dalam sehari dapatlah 2 juzuk ataupun 1 juzuk. Maknanya apa? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nampak sangat mustahil bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juzuk dalam tempoh masa yang singkat. Tapi dekat sini ada satu amalan yang mana kalau kita amalkan, kita akan dapat pahala khatam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baca 3 kali surah Al-Ikhlas ini, Nabi SAW kata, siapa yang baca 3 kali, dia akan dapat pahala macam mana orang khatam Al-Quran. Maknanya kalau dah dapat pahala khatam Al-Quran, adakah kita tak perlu lagi membaca Al-Quran sebanyak 30 juzuk? Ini soalan saya nak tanya. Mungkin ada di antara kita yang ambil mudah. Ini yang saya maksudkan ambil mudah ni kan. Yang sebenarnya apa saja amalan yang kita buat ada pahala di sisi Allah. Kita amalkan surah Al-Ikhlas, baca 3 kali, Allah bagi pahala sebagaimana pahala khatam Al-Quran. Walau bagaimanapun, kalau kita baca daripada juzuk pertama sampai juzuk 30, kita habiskan khatam, dan dalam masa sama dia pun amalkan juga surah Al-Ikhlas ini, baca 3 kali, dia jauh lagi banyak pahala berbanding orang yang amalkan surah Al-Ikhlas saja. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah, siapa-siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Quran ni, satu huruf, maka baginya 10 asyru amthaliha, 10 ganjaran. Satu huruf dibalas dengan 10 kali ganda pahala. Tuan-tuan bayangkan surah Al-Ikhlas ada 4 ayat tu, lepas tu dipecahkan lagi dengan setiap huruf-huruf, mungkinlah ada puluhan huruf dekat situ kan, atau mungkin kita ambil dalam 100, ada 100 huruf dalam surah Al-Ikhlas, lepas tu kalikan dengan 10 kali 10, lepas tu kalikan dengan 3, sebab kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas kan. 100 kali 10 dah 1000, 1000 kali 3 dah 3000. Maknanya kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dah dapat 3000 pahala. Itu dah dapat, dah confirm. Lepas tu pahala khatam Al-Quran pula dapat ekstra. Maknanya dah berapa tu, plus 3000. Pahala khatam Al-Quran plus 3000. Akan tetapi kalau orang yang khatam Al-Quran membaca daripada juzuk 1 sampai juzuk 30, Masya Allah, itu jauh lagi banyak lah daripada orang yang amalkan ni. Tapi main point kita hari ni, macam mana kita nak manfaatkan masa kita supaya apa? Supaya tak rugi begitu saja kan. Setidak-tidaknya masa yang kita tak dapat nak luangkan dengan membaca, ialah buka Al-Quran, baca apa semua, mungkin
Ada masa-masa kita tak mampu nak dalam keadaan macam tu. Contohnya kita nak masak dan sebagainya semua. Memang mustahil lah kan, nak tangan pegang Quran lagi, sini nak pegang senduk lagi kan. Agak mustahil. Jadi inilah amalan yang dapat kita lakukan selain daripada kita teruskan bacaan tadarus kita yang lain. Kita menghabiskan daripada satu juzuk ke juzuk yang lain. Bacalah surah Al-Ikhlas ini. Baca 3 kali, kita akan dapat pahala khatam satu Al-Quran. Tapi kalau baca sekali pun dapat juga, dapat 1/3. Nak 1/3 ke nak keseluruhan? Si nak penuh kan? Baca 3 kali bukan lama, sekejap aja. Tadi saya baca sekali tak sampai seminit. Maknanya mungkin kalau 3 kali adalah seminit suku atau seminit setengah saat. Tuan-tuan, inilah amalan yang kita kena lakukan. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, di mana Allah gandakan pahala ni jauh lagi besar berbanding bulan-bulan yang lain. Kalau amalan sunat yang kita lakukan, Allah gandakan pahala macam sebagaimana amalan wajib kita lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan banyak lagi kelebihan surah Al-Ikhlas ini. Di antaranya, jika kita baca, di antaranya dalam satu hadis ada yang disebut menjadi penawar segala penyakit rohani dan jasmani. Jika kita amalkan surah Al-Ikhlas ini, merawat penyakit rohani dan juga jasmani tubuh badan kita. Di antara yang lain, dalam hadis juga disebutkan, saya ringkaskan saja, orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, dia akan selamat daripada sebarang kejahatan. Sebab tu kalau kita rajin baca maksurat pagi dan petang, ada surah Al-Ikhlas kita akan baca juga. Kemudian dijauhkan daripada kesusahan dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak lagi. Saya kalau sebut ni mau tak habis ni. Kita dah pukul 2 lebih ni, banyak lagi ni. Ada 4 lagi balance amalan yang saya nak kongsikan ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya yang kedua, selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa selawat? Selawat ni mudah sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pun dah cukup dah. Atau nak tambah lagi, wa ala ali Sayyidina Muhammad, pun lagi baik. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun dah memadai. Itu pun tak sampai seminit nak melafazkan dia. Tapi fadilat dia Masya Allah sangat besar. Sangat besar. Di antaranya selawat ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, selawat ni merupakan satu perintah daripada Allah. Ini bukannya kata menjadi satu kata amalan siapa nak buat-buatlah, tapi dia merupakan satu perintah daripada Allah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah kata, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawatlah ke atas Nabi. Sallu ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, sallu ni adalah fi'il amar. Maknanya fi'il amar ni maksud dia kata suruhan. Maknanya kena selawat. Bukannya boleh bila-bila selawat tak suka hatilah. Tak ada. Sallu alaihi, selawatlah ke atas Nabi. Wasallimu taslima, dan salam sejahtera ke atas ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan selawat yang pertama sekali saya sebutkan, siapa-siapa yang selawat, Allah akan reply selawat dia, Allah akan balas selawat dia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita mesej orang kan, tak kisahlah siapa-siapa kita mesej, ataupun kalau kita mesej someone yang kita sayang, yang kita suka kan, bila dia reply tu, walaupun dia reply K saja, itu pun kita dah rasa berbunga-bunga. Kan? Lagi-lagi pula kalau ada reply lebih daripada itu. Tuan-tuan, kita selawat, Allah SWT reply kita punya selawat ni, sebagaimana yang disebut dalam hadis baginda Nabi SAW, riwayat Muslim, barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Maknanya tuan-tuan, kita selawat sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah
balas balik dengan 10 kali selawat. Tuan-tuan, Allah, kalau Allah berselawat pada kita, itu bermaknanya Allah beri kita rahmat, Allah turunkan pada kita rahmat, keberkatan, kemudian kemuliaan. Itu maksud dia. Masya Allah. Itu antara kelebihan tu. Ada banyak lagi ni saya belum sebutkan ni. Dan di antaranya, selawat ni juga merupakan satu tanda cinta di antara kita dan juga baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, siapa sini yang tak sayang Nabi? Semua orang sayang Nabi. Sebab tu kita setiap kali kalau ataupun diperdengarkan, ataupun kita sendiri mendengar ada lafaz sallallahu alaihi wasallam, jadi kita kena menyaut sama sekali. Kita kena menyaut, tak boleh diam. Sebab ada tegahan kalau kita diam tak menyaut, kalau ada selawat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis baginda Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tak ada seorang pun yang bagi salam pada aku setelah kewafatan aku, melainkan Allah akan kembalikan rohku sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Tuan-tuan, kita selawat pada Nabi, tadi dapat Allah reply, ini Rasulullah pula reply. Rasulullah balas pula selawat kita tu, selawat dan salam kita tu. Kita selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW akan reply balik. Maknanya apa? Ada connection antara kita dengan Allah dan juga kita dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah pun wafat, tapi Rasulullah dikatakan seperti hidup, masih hidup lagi. Sebab tu kita ni dianjurkan supaya menziarah baginda Nabi SAW. Dan kalau kita tak dapat ziarah baginda Nabi, banyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dan kelebihan selawat ke atas baginda Nabi SAW ini yang paling besar adalah kita akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Ini kita masih hidup di dunia, kita tak tahu lagi. Tapi besok dekat akhirat, orang yang banyak berselawat, orang ini akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Sebagaimana Nabi ada pernah menyebutkan dalam hadis, siapa-siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat nanti. Riwayat Tabrani. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, amalkanlah selawat ini. Kalau boleh, biarlah banyak, ataupun tak mampu banyak, buat macam ni, 10 pagi, 10 kali pagi, 10 kali petang. Tuan-tuan, orang yang baca 10 kali pagi, 10 kali petang ni, Nabi SAW sebut dia akan dapat syafaat aku pada hari akhirat. Dia akan dapat syafaat Nabi SAW pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, inilah antara kelebihan selawat. Simple saja, tapi tengok Masya Allah kelebihan dia. Hari kiamat nanti Rasulullah SAW akan bagi syafaat. Rasulullah bela kita. Tuan-tuan, syafaat ni umpama macam bantuan. Kalau kita lah orang yang bersalah di atas muka bumi ni kan, dekat dunia ni kita orang yang bersalah, masuk mahkamah tanpa ada peguam yang bela kita, rasa-rasanya macam mana? Mati katak rasanya kan. Tapi kalau ada peguam, jadi ada yang defend kita, kita akan rasa macam ada harapan kan. Kita akan rasa insya-Allah peluang untuk bebas ada. Macam tu jugalah bila mana keadaan kita di akhirat besok. Kita perlukan syafaat. Kita sangat memerlukan syafaat. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita lebih tahu siapa kita kan. Memanglah Allah lebih tahu, tapi kita pun lebih tahu diri kita berbanding orang lain tahu diri kita macam mana. Sebab tu kita mesti manfaatkan masa yang ada ni. Tak mampu buat amalan yang yang berat-berat, ni ada amalan yang simple ni, tapi fadilat dan Masya Allah sangat besar. Amalkanlah. Seterusnya yang ketiga adalah istighfar. Apa dia istighfar? Astaghfirullahalazim, ataupun nak panjang lagi, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan, istighfar ni susah. Saya ulang sekali lagi ya. Astaghfirullahalazim, itu pun dah memadai.
Astaghfirullahal azim. Dah habis dah? Simple. Tapi Masya Allah, fadilat dia kejap lagi saya sebutkan. Astaghfirullahal azim ni maksud dia apa? Aku mohon keampunanmu ya Allah. Maknanya kita minta ampun pada Allah dengan lafaz tadi, Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, orang yang beristighfar, yang bertaubat ni, yang pertama sekali Allah sayang dia. Allah sayang dia. Tuan-tuan rasa macam mana kalau Allah sayang kita? Okeylah, kalau manusia sayang kita, kita rasa macam mana? Rasa macam happy betul lah, kan? Rasa macam dunia ni kita punya. Tapi ini Allah yang cipta dunia ni, cipta langit dan bumi, cipta seluruh alam ini, yang ciptakan kita, ciptakan ahli keluarga kita. Allah sayang kita. Masya Allah. Inilah kelebihan yang pertama bagi orang yang banyak beristighfar dan bertaubat. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sayang, Allah suka pada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah sayang, Allah suka orang-orang yang membersihkan diri dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kelebihan istighfar, orang yang istighfar dia akan dapat 6 package. 6 package. Package apa ni? Ni bukan package umrah. Sekarang ni orang tak boleh pergi umrah. Ni package apa ni? 6 package ni yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Apa Allah sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, ucapkanlah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ucapkanlah istighfar kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yang pertama, dapat keampunan daripada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti dia akan turunkan hujan yang lebat mencurah-curah. Yang kedua, dapat hujan lebat mencurah-curah. Kalau kita tengah kemarau apa semua, istighfar ni ubat dia. Istighfar punya pendek amalan ni, tapi Allah bagi apa tadi, keampunan. Lepas tu Allah bagi hujan melimpah ruah. Hujan ni bukan senang tuan-tuan. Kalau macam kita, walaupun kita ada teknologi, kita boleh buat pembenihan awan dan sebagainya, costing tu, kalau orang yang tahu benda ni, mungkin dia tahulah berapa banyak kos tu. Sebab benda tu nak bawa menggunakan kapal terbang, pembenihan awan ni. Lepas tu dah benihkan awan apa semua, dah naik atas ni, benihkan awan, dah sebarkan benda tu. Itu pun belum tentu nanti awan ni nanti akan akan diproses jadi air. Belum tentu lagi. Kalau misalnya kata angin kuat, angin tolak, hilang balik. Itu pun belum tentu jadi lagi lah. Tapi dengan istighfar, astaghfirullahalazim, tengok Allah bagi apa? Allah turunkan hujan selebat-lebatnya, midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Lepas tu apa lagi? Itu baru 2. Kita ada 6 package ni kalau orang istighfar ni, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Kemudian yang ketiga, wa yumdidukum bi amwal. Allah akan limpah ruahkan, Allah akan tambahkan harta kekayaan kita. Tuan-tuan, harta kekayaan kita ni akan bertambah dan semakin bertambah dengan sebab istighfar. Masya Allah. Hari ni saya percaya kita semua dalam keadaan, dalam keadaan kesempitan lah. Tak kira siapa, tak kira orang yang berbisnes, ada bisnes besar atau bisnes kecil-kecilan, ataupun orang yang tak kisahlah mana-mana orang kan. Hari ni memang terasa kesempitan waktu, suasana sekarang ni sangat terasa. Tapi berbekalkan istighfar ni, Allah bagi jaminan Allah akan tambahkan lagi harta kekayaan kita. Wa yumdidukum bi amwal. Package yang ketiga. Seterusnya package yang keempat, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan bagi anak pula. Tuan-tuan, kalau kita, mungkin ada di kalangan kita yang belum lagi dikurniakan anak, zuriat keturunan, istighfar merupakan ubat dia. Cubalah tuan-tuan. Tuan-tuan tak cuba belum tahu.
Kalau tuan-tuan dah pernah cuba lagi. Kita dah istighfar kan, tambah lagi istighfar di sebalik istighfar kita tu. Sebab boleh jadi istighfar kita yang sebelum ni belum betul-betul ikhlas. Sebab itulah kita ni jangan rasa cukup dengan apa yang kita buat. Boleh jadi yang bila kita dah rasa cukup tu, itulah maknanya belum sempurna lagi amal ibadah kita. Sentiasa ada rasa macam belum cukup lagi. Kena ada rasa macam tu, supaya kita terus ibadah. Tengok kelebihan package yang keempat. Allah bagi apa? Allah bagi anak, zuriat, keturunan. InsyaAllah tempoh PKP ni akan membantu. Seterusnya yang kelima, apa Allah bagi tahu? Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan bagi kamu kebun-kebun. Kalau ada yang ada apa, yang ada tanah apa semua kan, nanti Allah akan kurniakan kebun-kebun. Macam mana wallahu alam lah gambaran dia. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan bagi sungai-sungai yang mengalir. Mungkin dekat kebun tu tadi ada sungai yang mengalir yang akan membantu pengairan tanaman dan sebagainya. Masya Allah, dengan berkat istighfar ni banyak kelebihan Allah bagi. Kelebihan yang pertama, Allah ampunkan dosa. Lepas tu dapat harta kekayaan. Lepas tu dapat zuriat keturunan. Banyak tu, banyak package kategori. Lepas tu dapat Allah bagi kebun-kebun kan. Maknanya dia punya ni lah, seolah macam seluruh kehidupan kita ni terus komplit terus dengan istighfar ni tadi, berbekalkan istighfar. Inilah kelebihan istighfar, amalan yang simple tapi power terbaik, kebabum. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Seterusnya yang keempat, kita tak banyak masa ni, dah 2.20. Yang keempat, amalkan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan, ni kalau nak berlagu boleh lah. Kalau nak baca biasa, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Kalimatani khafifatani. Saya lagukanlah, senang cerita. Kalimatan khafifatan 'alal lisan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar lagu ni kan. Maksud dia apa? Dua kalimat yang ringan di bibir, ringan di lisan. 'Alal lisan. Lepas tu thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan di mizan nanti. Habibatan ila rahman. Dicintai Allah, dikasihi Allah. Orang yang amalkan zikir ni tadi, apa dia? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Tuan-tuan, zikir ni pendek saja. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pendek. Ini pun tak sampai 1 minit. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi tuan-tuan, fadilat dia apa? Fadilat dia di timbangan mizan besok, di akhirat besok, zikir ni tadi akan memenuhi timbangan mizan ni. Tuan-tuan tahu mizan ni, timbangan neraca amalan kita ni besok ni, dia punya besar dia macam mana? Dikatakan sifat mizan timbangan ni, kalau ditimbang langit dan bumi, nescaya ada ruang kosong lagi. Maknanya apa tuan-tuan? Punya besar. Kata kalau orang Perak kata bapak besar. Langit dengan bumi tuan-tuan. Bumi punya besar ni. Melaka ni pun kita dah rasa macam besar kan. Sekarang nak pergi dekat Jasin pun dah rasa macam susah. Maknanya besarnya, kita rasa macam besar lah. Ini bumi. Lepas tu langit pula campur. Kita pun tak tahu berapa besar langit ni. Letak dalam mizan tu, ada ruang kosong lagi. Punya besar mizan. Tapi dengan zikir ni, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, mampu memenuhkan timbangan ni. Tuan-tuan, Masya Allah. Mungkin kita bukanlah orang soleh, bukan macam tu lah. Kita ni bukanlah orang yang setanding dengan orang-orang yang hebat dalam beribadah kan. Kita tak setanding. Mungkin nak dibandingkan pahala orang yang golongan-golongan yang
rajin beribadah mungkin jauh lah nak banding dengan kita. Kalau contoh simpanan pahala dia ada dalam 1 juta kan, contoh simpanan pahala dia ada 1 juta, kita mungkin ada dalam 200,000 simpanan pahala kita kan. Kalau kira amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan. Tapi dengan zikir ni tuan-tuan, jangan pula nanti dah sebut amalan ni, amal zikir ni saja. Jangan. Amalan yang wajib semua kena buat. Ini di samping itu kena tambah. Tuan-tuan, dengan zikir ini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, mampu memenuhkan timbangan amal kita besok. Punyalah simple amalan ni, tapi tengok hebat dia punya fadilat bagi orang yang mengamalkannya. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, ada lagi kelebihan kalau kita mengamalkan zikir ini, zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di antaranya disebutkan siapa-siapa yang mengamalkan zikir ini, subhanallah wa bihamdihi ni, Allah akan hapuskan dosanya. Banyak mana dosa ni macam buih di lautan. Tapi kena baca sebanyak 100 kali. Disebutkan dalam hadis, siapa-siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah akan hapuskan dosa dia. Banyak mana dosa dia macam buih, sebanyak mana buih dekat dalam lautan. Tuan-tuan kalau biasa tengok Discovery Channel ke apa semua yang tunjuk ikan-ikan dalam laut tu, tengok buih-buih yang ada dekat dalam laut tu berapa banyak. Tak terkira buih yang ada dalam laut tu. Sebanyak macam tu lah kalau kita amalkan 100 kali subhanallah bihamdi, Allah akan hapuskan dosa kita. Seterusnya dalam satu hadis, sebagaimana yang disebut dalam hadis, siapa-siapa yang baca subhanallah bihamdi 100 kali, maka Allah akan hapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir amalan yang simple, tapi kalau kita buat, dia punya kesan Masya Allah sangat power. Apa dia? Sedekah, tuan-tuan. Kita berada sekarang ni dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan paling afdal untuk kita bersedekah. Bulan lain pun kelebihan dia banyak juga, tapi dalam bulan Ramadan ni lebih afdal. Jadi ambillah peluang ini. Amalan sedekah ni, tuan-tuan rasa susah ke? Tuan-tuan, sangat simple. Kalau tuan-tuan ada duit 10 sen ke 20 sen kan dalam poket, ambil bagi pada orang yang susah, ataupun ambil masuk dalam tabung. Sekarang tabung masjid tak buka kan. Mungkin kalau kita pergi dekat mana-mana kedai sekarang ni, dekat depan kaunter tu ada tabung-tabung tahfiz, madrasah apa semua. Masukkan kat situ. Tak kira lah 10 sen ke, itu sikit sangat tu, kedekut sangat 10 sen. Kalau boleh lebih lah, RM10 ke, mungkin berat lah sekarang ni nak keluarkan RM10, RM1 lah, duit RM1 kan masuk kan. Ataupun kalau kita dah beli, ada balance tu, mungkin lah ada dalam RM2 lebih balance, masukkan. Kalau ada banyak tabung, masukkan sikit-sikit supaya semua dapat juga. Tuan-tuan, sedekah simple. Dia tak macam ibadah lain. Ibadah lain macam solat, kita kena mula-mula membersihkan diri daripada hadas apa semua. Lepas tu kena bersihkan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar lah, kena suci dengan cara kita mengambil air semayang, mengangkat wuduk. Lepas tu dah ambil wuduk dan sebagainya, barulah kita boleh solat. Solat pula ada dia punya rukun-rukun yang mesti kita kena patuhi. Kalau tak patuhi rukun tu, tak cukup satu rukun, maka batallah semayang kan, kena ulang balik. Itu solat lah. Tapi sedekah, tuan-tuan ada 10 sen, letak terus jadi, terus di sisi Allah dah dikira ada pahala untuk sipulan. Punya simple sedekah ni. Dan tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan ni paling afdal untuk kita bersedekah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW merupakan seorang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Dan bila tiba bulan Ramadan, Nabi jadi lagi pemurah, lagi dermawan. Maknanya kalau bulan lain Nabi suka bagi orang sedekah dan sebagainya, bulan Ramadan bertambah banyak Nabi bagi, makin rajin Nabi bagi.
Sebab tu hari ni kalau kita nampak orang bersedekah, buat bagi orang sumbangan dan sebagainya, sokong dia. Sebab dia ni dia amalkan sebagaimana apa yang Nabi buat. Sokong dia. Bila kita suka apa yang dia buat, maknanya kita suka apa yang Nabi buat juga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lebih dermawan pada bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, bulan lain pun dermawan, tapi bulan Ramadan lebih dermawan. Jadi kita ni kena jadi macam itu. Ataupun kalau sekarang ni kita tak mampu nak jadi macam Ustaz Abid Liu kan, mungkin kita ni bukannya orang senang kan, bukan orang kaya, buatlah setakat yang kita mampu. Ada berapa ringgit yang kita ada, atau berapa duit shilling yang kita ada, sedekahkan. Kalau sekarang ni kita pergi beli mana-mana lah makanan kan, nampak penjual tu bukannya orang yang senang, orang susah lah kan. Tambah-tambah sekarang ni nak dapat customer bukan senang. Orang tak keluar rumah. Jadi kalau harga dia RM2, kita ulurlah RM5, balance tak payah ambil, anggaplah sedekah. Itu pun salah satu cara untuk kita sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan sedekah di antaranya adalah dapat menghapuskan dosa kita. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Tuan-tuan, orang yang bersedekah juga akan selamat daripada siksa api neraka. Dan orang yang bersedekah akan dapat ganjaran 700 kali ganda pahala. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Disebutkan dalam ayat ini, mathalul ladzina yunfiqun amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan harta dia fi sabilillah, pada jalan Allah, kamathali habbah, seperti mana satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, satu biji kemudian tumbuh ada 7 cabang. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, dekat setiap cabang ni mi'atu habbah, ada 100 biji lagi. Maknanya apa? Satu biji, lepas tu kita tanam, tumbuh ada 7 cabang. 7 apa, dia punya tangkai dia. Lepas tu setiap tangkai ada 100 biji lagi. Maknanya ada 700. Daripada sebiji jadi 700 biji. Senang cerita macam inilah. Tuan-tuan, sedekah RM10. Tuan-tuan sedekah RM10. Tuan-tuan kalikan dengan 700. Berapa tuan-tuan dapat? RM10 kalikan dengan 700. Ayalah betul lah. RM10 kalikan dengan 700. Maknanya tuan-tuan akan dapat berapa tu? 10, 7. Maknanya 7,000 tuan-tuan akan dapat. Allah akan, contohlah umpamanya tuan-tuan sedekah RM10, tuan-tuan akan dapat dia punya kata imbalan balik, ganjaran dia 7,000. Bayangkan kalau kita melabur dekat mana-mana saham apa semua kan, kita letak RM10 dapat 7,000. Wah, puas hati ke kan? Macam tu jugalah kalau orang yang bersedekah, Allah bagi pahala. Ni pahala ni Allah simpan, ada di sisi Allah, kita tak nampak, tapi pahala ni ada. Sebab apa? Sebab itulah orang yang hampir nazak ni, orang yang hampir mati ni, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang yang hampir mati ni, dia minta Allah hidupkan dia balik. Minta Allah hidupkan dia balik. Dia nak buat 2 benda ni je. Bukannya dia nak minta Allah hidupkan supaya dia nak laksanakan solat 5 waktu pada waktu yang kata pada awal waktu dan sebagainya kan. Aku nak puasa penuh apa, tak ada. Allah mention 2 benda. Ini hakikat, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya perkara ni benar. Dalam ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan hendaklah kamu menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan pada kamu. Hendaklah kamu infakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan pada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang pada kamu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, sehinggalah ada yang berkata apa?
Rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, laula akhartani, kalaulah kau lewatkan sikit ajal aku ni, ila ajalin qarib, lewatkan sikit ajal aku ni, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, nescaya aku akan banyak bersedekah dan aku akan jadi orang yang baik. Tuan-tuan, bersedekah pertama sekali, orang yang hampir mati ni, dia minta, ya Allah, lewatkan sikit ajal aku ni, aku nak buat dua benda. Yang pertama, aku nak banyak bersedekah dan aku nak jadi orang yang baik. Tuan-tuan, sebab apa orang yang hampir mati ni dia nak buat dua benda ni? Sebab dua benda ni paling simple. Sedekah simple, dia tak perlukan proses kita nak mulakan daripada langkah sekian barulah sempurna amalan. Tak ada. Ada barang, bagi, terus jadi, terus dapat pahala bersedekah. Dan bersedekah ni ganjaran dia sangat besar. Sebab itulah orang-orang yang hampir mati ni, mungkin Allah dah perlihatkan kepada dia bagaimana pahala, kan, betapa besarnya ganjaran orang yang bersedekah ni. Mungkin dia dah nampak, Allah, banyaknya pahala yang Allah bagi, kan. Kalau aku dapat buat sedekah lagi banyak masa aku hidup ni, kan lagi baik, kan. Jadi dia minta, ya Allah, lewatkan sikit ajal aku. Maknanya sikit tu boleh jadi mungkin ada 5 minit, 6 minit. Tuan-tuan, 5 minit, 6 minit, kalau dia kata apa, dengan ini saya infakkan seluruh harta benda saya, tuan-tuan, itu pun dah jadilah. Sebab apa? Sedekah ni sangat simple. Kita ada barang, bagi, terus jadi. Sebab itulah sedekah ni, tuan-tuan, buatlah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, di mana Nabi SAW sendiri pun lebih banyak, lebih dermawan semasa bulan Ramadan ni, apatah lagi dalam bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah 5 amalan yang dapat kita lakukan. Simple saja, tapi ganjaran dia sangat power, sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan masa yang ada, jangan dibazirkan begitu saja. Sebelum contoh waktu kita bersahur apa semua, kan, sambil nak menunggu mak siap masak apa semua, istighfar banyak-banyak. Ataupun kita berselawat, baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu, dan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi. Kalau sedekah pula sekarang dah mudah. Pakai online dah boleh sedekah. Sekarang ni banyak ustaz-ustaz kita buat ceramah live online apa semua, kan. Diorang sekarang ni ialah lebih-lebih lagi ustaz-ustaz yang memang dia punya kerja hakiki dia banyak berceramah. Dia adalah penceramah bebas, kan. Jadi sekarang ni dah tak boleh bebas, jadi dah susah lah, dah tak bebas bergerak. Jadi agak kata mengekang perjalanan rezeki ustaz-ustaz kita ni. Jadi sebab tu kalau kita perasan ustaz-ustaz yang buat live ni ada disertakan nombor akaun bank apa semua. Tuan-tuan, bantu ustaz ni dengan cara kita bagi sikit sedekah. Tak banyak pun tak apa, RM10 ke RM5, RM1 pun boleh, tak ada masalah. Ustaz pun tak marah kalau bagi sikit, dia tak marah. Yang penting kita ni, kita buat untuk kita, bukannya untuk ustaz tu. Untuk ustaz tu ialah rezeki dia lah. Kalau kita bagi sedekah, duit tu dapat dibelanjakan. Tapi ni untuk kita ni, sedekah tu imbalan dia untuk kita, kan. Jadi buatlah. Sekarang ni dunia dah hujung jari, tak ada alasan dah kita dah tak mampu nak buat ini, nak buat itu. Jadi saya fikir sekadar itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kerana mengambil masa yang terlalu lama setiap kali bersiaran kuliah bersama dengan saya ni pada setiap hari Senin. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada mengguris hati rakan-rakan di luar sana, sekiranya ada perkataan saya yang kurang menyenangkan. Jadi saya mohon maaf zahir dan batin. Semoga, dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan membentuk kita seorang insan yang lebih bertakwa, lebih beriman berbanding sebelum ni. Sekian, sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.